Bila yang dibayar? Siapa yang membuat bayaran ni? Daripada akaun mana ke akaun mana? Ataupun ada serahan peribadi, serahan ke tangan. Siapa yang terima? Sirul tak boleh terima. Orang tak boleh bawa ke Australia nak bawa duit sebanyak tu. Transaksi ni berlaku di mana? Jadi kenapa Sirul membuat cerita sedemikian? Saya juga faham sekarang bahawa dia mungkin diupah supaya menidakkan semua langkah-langkah yang saya dan rakan-rakan saya ambil untuk mendapatkan satu pengampunan bagi Datuk Seri Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana setia bersama eksklusif bersama Syaril. Kita akan membincangkan topik yang sangat menarik ini, iaitu kisah Sirul kepada Al Jazeera antara fiksyen dan fakta. Dalam episod pertama kita dah dengar bagaimana kupasan terperinci dibuat oleh tetamu kita, iaitu Datuk Hasnal Rizwan American, iaitu Peguam Sirul Azhar sendiri, dan juga pandangan ataupun buah fikiran Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Syafiee Abdullah yang berceritakan tentang pengalaman beliau dalam kes ini. Baik, kita enggan membuang masa lagi. Saya nak pergi kepada Peguam Sirul Azhar ni, itu Datuk Hasnal Rizwan American. Soalan yang dibangkitkan dalam Al Jazeera baru-baru ini ialah mengenai siapa Sirul membangkitkan tanda tanya mengenai siapa sebenarnya yang membayar fee guamannya ni. Kerana beliau kata beliau tidak pernah bayar ke mana-mana peguam pun. Kalau kita tengok laporan tu, Sirul kata saya tak pernah bayar pun fee guaman saya. Jadi Datuk Hasnal takkan pro bono. Tu ceritanya, takkan buat kerja free. Jadi kita nak tahu secara terus terang siapa sebenarnya yang membiayai kos guaman Sirul ni. Silakan Datuk. Terima kasih Saudara Syaril ya. Soalan yang baik. Saya memang perlukan satu ruang untuk menjawab soalan ini. Saudara Sirul ni di dalam video tu dia bertanya, dia kata saya tak pernah bayar lawyer saya. Saya pun tak tahu siapa bayar lawyer saya. Sebenarnya Sirul tahu siapa bayar lawyer dia. Di peringkat awal, Sarjan Rosli yang saya sebutkan dalam episod lepas, kawan baik dia. UTK juga? UTK. Okey. Sarjan Rosli ni akan datang berjumpa saya dan Tok Kamarul dan Zaidi. Cik Zaidi. Dia akan buat sedikit pembayaran. Small sum, tak pernah banyak. Okey. 10,000, 20,000 lah paling banyak saya ingat. Okey. Dia kata ini kawan-kawan UTK kumpul. Kumpul. Okay. Atas solidariti kawan-kawan ni kumpul nak bantu. Saya ingat ada 4 kali saya berjumpa dengan Sarjan Rosli ni yang dia bayar dalam 10,000, 20,000, macam itulah 10,000. Dan komitmen ini adalah komitmen rakan-rakan dia membayar. Yang ini Sirul sangat tahu. Dia tak mungkin kata dia tak tahu. Tapi satu tahap ke dalam perbicaraan tu. Perbicaraan ni 165 hari. Satu tahap tu Sarjan Rosli ni berjumpa dengan kita orang. Dia kata kita pun terpaksa nak meningkatkan sumber nak membayar ni. Kalau nak kutip-kutip macam ni tak jadi, dia kata. Ada seorang rakan UTK ni, dia kata ada sebidang tanah nak jual. Jadi kita boleh jual tanah ni, bayar legal fee. Bila sampai tahap itu, saya dan Datuk Kamarul sama-sama kata dengan dia, kalau sampai macam tu tak payahlah. Sebab ini bukan jenis kes yang you boleh tunggu dia keluar, dia boleh ganti bayar balik tanah ni. Nasib dia pada masa itu kita tak tahu, dan kita tahu proceeding ini ada prospek untuk you mati di tali gantung di hujung. Kalau orang ni jual tanah dia, dia tak terkait dalam kes ni kerana nak bayar legal fee kawan ni. Akhirnya ada satu beban yang tak pasal-pasal ditanggung oleh dia. Dan kami pun bersimpati juga dengan UTK ni. Pasal apalah UTK ni sampai nak jual tanah. Pada tahap itu kita kata tak apa.
Lebih baik you all kumpul perlahan-lahan macam dulu tu, kumpul, ambil masa. Kita teruskan kes ni jalan, jangan jual tanah tu. Kita buat sampai ke akhir mahkamah tinggi, itulah fee yang dibayar. Tetapi bagi kita sebagai peguam, Syaril, ini bukan kali pertama saya dengan Kamarul buat kes separuh jalan kemudian menukarnya menjadi pro bono kerana orang tak boleh bayar. Sebelum ni kita buat kes Al-Ma'unah. Al-Ma'unah ni pelantikan dibuat melalui firma Datuk Kamarul bekerja dulu, firma ni Daim Gamani, YBC Barasa dulu. Memang sentiasa buat kerja-kerja pro bono dan kerja-kerja public interest ni. Dia orang mengumpulkan semua peguam-peguam di bawah bannernya dan mengumpul legal fee yang boleh dibayar oleh keluarga untuk dibayar kepada peguam. Habis tu habis. Al-Ma'unah ni pun lebih kurang macam Al-Tantuya juga. Beratus-ratus hari perbicaraan dia. Akhirnya bayaran yang kita dapat setakat itu je lah. Dah, saya ingat Al-Ma'unah tu, saya ingat lagi teruk lah, dalam 20-30 ribu habis. Tapi kita buat juga. Sebab apa? Sebab kes ini adalah kes yang mendapat perhatian meluas di kalangan rakyat. Kita berada dalam satu profession di mana kita tidak boleh mengiklankan perkhidmatan kita. Itu salah satu sebab. Dengan membuat atau melaksanakan kes-kes yang sentiasa memenuhi dada akhbar ni, itu adalah satu cara di mana kita membolehkan masyarakat mengenali kita. Untuk kita punya future, pendapatan future kita lah. Yang keduanya, bila kita dah buat sesuatu kes ni, Syaril, kita sudah merasa committed dengan kes tu dan kita membawa jenis pembelaan yang kita nak bawa. Kadang-kadang kita rasa kes yang berjalan beratus-ratus hari ni, kalau kita tiba-tiba tarik diri sebab tak bayar, kita serahkan pada orang lain atau terpaksa diambil alih oleh peguam lantikan mahkamah, mungkin dia sukar untuk memahami kes ini yang telah kita dalami begitu terperinci sekali. Jadi ini adalah komitmen yang kita buat dengan anak guam macam tu. Jadi begitulah dengan kes Sirul ni. Sebelum tu saya pernah buat kes Al-Ma'unah dengan style yang sama. Mungkin ramai rakan-rakan politik hari ni di dalam pelbagai parti yang bukan UMNO ni pun mengenali saya sebelum-sebelum ni, semasa zaman reformasi dulu. Saya selalu menjadi peguam percuma. Walaupun saya dalam UMNO, saya membela rakan-rakan dalam PKR, saya membela rakan-rakan dalam PAS secara percuma yang kena kes-kes. Bukan satu kes, 4-5 kes. Dan kita buat bersungguh-sungguh sampai menang. Sebab kita percaya pada kos. Sebab dia, kes-kes begini kita bukan percaya pada, bukan kita mewakili individu itu, tapi kita mewakili ruang yang dia perjuangkan. Ruang untuk berhimpun, ruang untuk menyatakan pandangan yang berbeza. Kita menghargai itu. Maka kita wakili dia walaupun percuma. Jadi bagi saya, kita teruskan buat kes Al-Tantuya ni setelah UTK ni dah tak boleh nak kumpul duit bayar kita, kita teruskan. Bila pergi ke Mahkamah Rayuan, sekali lagi ada kekangan dari segi kewangan. Saya ingat ada satu pembayaran yang dibuat, kecil jumlah dia, tak mewakili fee guaman komersial yang dibuat di Mahkamah Rayuan. Tapi kita kata tak apa, kita lawan. Dan kita rasa sangat berbaloi walaupun satu pembayaran itu dibuat oleh rakan-rakan UTK ni, kita menang. Dan akhirnya bila kita nak pergi Mahkamah Persekutuan, kita langsung tak ada pembayaran. Tapi masa tu kita dah terlalu dalam dengan kes ini dan kita rasa sayang untuk lepaskan. Dan kita percaya kita boleh lawan kes ini. Jadi kita teruskan tanpa bayaran. Itu selesai menjawab soalan Sirul, siapa bayar peguam dia di Mahkamah Tinggi. Kita tidak di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Kita tidak berhenti setakat itu, Syaril. Bila saya dapat tahu Sirul ni lari ke Australia dan bila keluar red notice oleh Interpol dan dia ditahan, saya dan Datuk Kamarul ni, masa tu kita belanjakan duit kita sendiri untuk buat perjalanan pertama ke sana sebab kita nak kena tahu apa proses yang akan berlaku seterusnya kepada Sirul ni dan kita nak kepentingan dia dilindungi, kebajikan dia. Guna duit sendiri ni? Duit sendiri. Yang pertama. Okey. Kita dihubungi oleh seorang rakan. Dia bukan rakan lah. Dia sebenarnya orang yang saya tak kenal masa mula-mula tu. Sekarang dia rakan. Dia adalah seorang rakyat Malaysia
yang lama dah meninggalkan Malaysia semenjak 1980 saya rasa. Bila Malaysia tak boykot Olympic Games, dia pemain hoki kebangsaan. Oh, okey. So dia kecewa tak dapat bermain Sukan Olimpik ni. Tahun berikutnya 1981 dia pergi ke Australia untuk bermain bersama pasukan kelab-kelab dan negeri-negeri di Australia. Oh, okey. So semenjak itu dia tinggal di Australia. Dia menghubungi pejabat saya dan bercakap dengan saya dan Datuk Kamarul. Dia kata kalau you datang ke Sydney, saya akan bawa you berjumpa dengan Sirul. Sebab dia ni pernah bekerja di Mahkamah Australia. Lepas dia dah habis persaraan dengan perkhidmatan kerajaan di Mahkamah Australia, dia bekerja dengan satu firma guaman pada masa itu. Jadi dia kata saya boleh bawa you berjumpa Sirul di pusat tahanan dan saya akan bawa you jumpa dengan lawyer yang saya berkhidmat dengan dia supaya dia boleh bagi you gambaran apa akan terjadi proses terusnya dalam kes Sirul ni. Jadi kita pergi yang pertama, pembiayaan wang sendiri. Pergi dapat berjumpa dengan seorang peguam bernama Matthew Golan ni. Kita berjumpa dengan dia dan dia bersetuju kalau sekiranya Malaysia membuat tindakan ekstradisi, maka kita akan lawan di mahkamah. Dan Matthew Golan akan menjadi peguam yang akan lawan permohonan ekstradisi oleh kerajaan Malaysia. Okey. Kali pertama pergi kita tak bayar apa-apa, commitment fee pun tak ada. Mana kita ada duit nak bayar fee dia. Ya. Dan soal immigration tu kita dah dapat maklumat daripada dia. Gini cara proses dia. Dia ada satu proses saja yang mana you akan pergi di bawah satu tribunal rayuan memohon supaya you dibebaskan daripada tahanan immigration ni ke dalam masyarakat Australia. Satu proses. Dan dia kata lawyer, sekian-sekian lawyer di Sydney ni okey. Harga dia ni memang agak ternama, tetapi proses yang Sirul akan lalui itu, nasib baik proses itu adalah hanya proses administrative tribunal. Dia tidak melibatkan cabaran di mana-mana mahkamah dan sebagainya. Tentu kita tak mampu untuk membayar fee dia. Jadi kita balik ke Malaysia. Balik di Malaysia, saya mencari di mana kita boleh dapat bantuan untuk Sirul ni sekurang-kurangnya mendapat peluang membela diri dia di Australia. Jadi saya berjumpa dengan seorang sahabat lama. Saya tak nak sebut nama dia di sini, tapi kalau saya sebut apa yang saya sebut ni, mungkin Syahril dan audien akan tahu. Dia masa itu, dia pernah pergi ke Sweden, membawa pulang anak-anak kepada warga Malaysia yang dipenjarakan di Sweden. Menggunakan NGO beliau masa tu, dia berjaya bawa balik anak-anak ni. Okey. Sirul pergi ke Australia, juga ada anak dia di situ. Dan anak dia terpaksa diletakkan di bawah keluarga angkat dan sebagainya. Dan keluarga angkat tu bukan beragama Islam. Jadi saya nampak kalau saya minta tolong dengan peguam ini dan NGO dia, mungkin dia boleh membantu. Dan saya pun approach dia dan NGO dia, saya kata you tolonglah jaga kebajikan anak dia di sini, tetapi kita perlukan sedikit bantuan. Kalau boleh you bayarilah sikit fee guaman ni untuk dapat pelepasan Sirul ni. Kalau lepas Sirul ni di tribunal tu, maka tak ada masalah. Jadi alhamdulillah dia bersetuju untuk membantu mendapatkan fee guaman proses yang kedua tu, yang wajib administrative tribunal tu. Yang pertama kita bayar commitment fee. Okey. Tapi nasib Sirul Azhar ni baik, kerajaan Malaysia tidak memasukkan sebarang permohonan untuk ekstradisi. Jadi kita tidak perlu lantik lawyer yang pertama, apa juga commitment fee pun kita pergi kepada lawyer yang kedua. Dibantu oleh rakan ni lah. Seorang lawyer. Lawyer ni, kalau ada yang cuba untuk mengkaitkan dia pun dengan Datuk Seri Najib, saya nak bagi tahu, lawyer ini adalah lawyer sama yang buat satu event bernama Nothing to Hide. Ingat? Tahun 2015. Nothing to Hide. Di mana dia nak jemput Datuk Seri Najib datang untuk bercakap dan Tun Mahathir muncul dalam audien. Tiba-tiba muncul di WTC. Jadi Datuk Seri Najib tidak hadir di program Nothing to Hide. Jadi program ini, hubungan dia dengan tim Datuk Seri Najib ni menjadi tercala. Dia letak jawatan serta-merta semua jawatan parti dia. Dia letak jawatan, termasuk Timbalan Ketua Pemuda UMNO Negeri pada masa itu. Kerana Datuk Seri Najib dan geng dah tak apa nak seronok dengan event yang dia buat itu. Jadi tak mungkin Datuk Seri Najib akan hantar peguam ini untuk membiayai fee guaman Sirul.
Itu yang saya nak tegaskan. Jadi sebagai jawapan kepada Sirul Azhar dan tanda tanya dia, siapa bayar fee guaman dia, itulah orang-orang yang menghulur ihsan kepada dia dan membayar. Yang pasti dia tahu Dia tahu. dan dia berbohong dalam interview tersebut. Ya. Tan Sri Syafiee Abdullah, kita tahu bahawa tekanan untuk membebaskan ataupun untuk mendapat pardon Datuk Seri Najib semakin meningkat. Banyak pihak menyuarakan betapa mereka mahukan Datuk Seri Najib untuk diberi pengampunan diraja. Dan kita pun tahu bahawa tim Tan Sri sendiri sedang berusaha kuat untuk mendapatkan pengampunan dan pembebasan Datuk Seri Najib. Bila cerita ni keluar balik, Tan Sri, adakah Tan Sri melihat ini salah satu usaha untuk menggagalkan rancangan tersebut? Saya rasa ini adalah satu soalan yang amat baik dari dua segi. Pertama, memang tepat apa yang dikemukakan oleh saudara Syaril tadi. Kita ambil yang terdahulu daripada ini. Kemudian saya datang kepada soalan yang dikemukakan. Terdahulu daripada ini, iaitu 2019, seperti yang saya katakan, kali pertama Inspektor Azila membuat cerita bahawa ada kaitan Datuk Seri Najib dengan pembunuhan Altan Tuya. Tuan-tuan dan perempuan masih ingat 2019, 2020. Pada masa itu Datuk Seri Najib sedang membela diri dalam kes SRC di Mahkamah Tinggi. Hanya bermula pembelaan beliau, iaitu Datuk Seri Najib sedang memberi keterangan. Dia beri keterangan kalau tak salah saya 2-3 minggu. Kes SRC memang berpanjangan. 2019, 2020, saudara-saudari juga sedar bahawa pada masa itu kita menjangka-jangka bilanya akan tiba satu pilihan raya umum. Dan kita juga tahu pada satu ketika selepas 2021 dan sebagainya, Barisan Nasional telah bertindak dengan begitu bagus di bawah leadership Datuk Seri Najib. Kempen dia memang berkesan, macam-macam berlaku dan kita mendapati beberapa kemenangan. Jadi saya rasa ada pada masa itu juga kerajaan bertukar, ya, iaitu pada Mei 2018, dan kita mendapati Perdana Menteri yang baru, iaitu Dr. Mahathir sendiri, yang memang bermusuh dengan Datuk Seri Najib. Kita dapati satu peguam negara baru, iaitu Tommy Thomas, yang amat bermusuh dengan Datuk Seri Najib, dan juga seorang yang memang saya katakan tidak independen langsung. Dan hairannya dia sendiri mengaku bahawa dia bukan independen sebab dia kata dia adalah political appointee. Sesuatu yang saya tidak menjangka seseorang peguam negara boleh mengaku, ya, kecuali dia sewel, ya. Tapi dia mengaku. Jadi kalau kita ambil pandangan semua ni, pada pandangan saya, pada masa itu kenapa Azilah mengata sedemikian? Saya rasa ia diupah untuk mengatakan sedemikian. Saya dipahamkan seorang pendakwa raya yang agak kanan telah dihantar ke Villawood di Sydney untuk bertemu dengan Sirul untuk mengambil statement daripada Sirul. Dia ambil 5 statement, di antara 5 itu 4 tidak kenakan Datuk Seri Najib langsung. Hanya 1 saja ada ura-ura yang kenakan Datuk Seri Najib, tapi tak direct. Beliau balik bagi tahu dekat peguam negara, kita budak ni karut, tak boleh gunakan dia punya statement sebab antara 5, 4 tak boleh pakai, 1 ada sikit-sikit yang kita boleh pakai. Peguam negara kata kepada dia, kita gunakan yang 1 tu lah. Tuan-tuan perempuan fikirkan, seorang peguam negara berfikiran sedemikian. Jadi tu cerita Sirul. Saya kembali kepada Inspektor Azilah. Kenapa Azilah membuat pernyataan sedemikian adalah
Saya rasa ada pihak-pihak yang tak tahan melihat Datuk Seri Najib ni belum lagi masuk penjara. Dan perbicaraan akan berlanjutan, bukan saja di Mahkamah Tinggi. Kemudiannya ada rayuan di kemudiannya ke Mahkamah Persekutuan, kurang-kurang lagi 2 tahun. Dewan takut pilihan raya umum akan berlalu tak lama lagi pada masa itu. Jadi kalaulah Datuk Seri Najib ini dituduh membunuh, selepas 3 orang punya kes ni dah habis, kita masih lagi boleh tuduh kalau ada keterangan yang mengatakan Datuk Seri Najib terlibat. Jadi bagi saya, dalam pendapat saya, azilah dipergunakan supaya menjadi satu cerita yang memperbolehkan seseorang pihak untuk membuat satu tuduhan terhadap Datuk Seri Najib, iaitu tuduhan bunuh, supaya kalau dapat ia dikenakan dengan tuduhan bunuh, dia terus masuk dalam penjara, tidak ada jaminan langsung. Bila dia masuk dalam penjara, saya rasa UMNO akan kolaps. Macam sekarang ni kita nampak sangat UMNO sudah kekurangan kuasa politik, bukan seperti dahulu semenjak Datuk Seri Najib masuk dalam penjara. So sekarang kita kembali kepada kenapa Sirul pula membuat langkah baru selepas beliau dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi Australia. Di Australia dia terbalik ya. Mahkamah yang paling tinggi dia kata Mahkamah Tinggi. Kita Mahkamah Tinggi ialah mahkamah yang paling rendah di antara mahkamah-mahkamah yang bukan mahkamah rendah ya. Jadi Mahkamah Tinggi, kemudian Mahkamah Rayuan, kemudian yang paling tinggi ialah Mahkamah Persekutuan. Jadi Mahkamah Persekutuan beliau, iaitu Mahkamah Tinggi di Australia, telah melepaskan beliau satu keputusan yang saya rasa memang amat bijak. Dari segi perundangan, memang saya puji keputusan itu, memang satu keputusan yang amat bagus, yang melibatkan 91 orang dibebaskan ya. Jadi kenapa Sirul membuat cerita sedemikian, saya juga faham sekarang bahawa dia mungkin diupah supaya menidakkan semua langkah-langkah yang saya dan rakan-rakan saya ambil untuk mendapatkan satu pengampunan bagi Datuk Seri Najib. Sebab kalau cerita ini dibuka lagi dan banyak publicity berkenaan dengan kemungkinan Datuk Seri Najib terlibat dalam pertuduhan pembunuhan Altan Tuya ini, takkan Yang di-Pertuan Agong berani memberi satu keampunan kepada beliau. Jadi to answer you directly, memanglah ini adalah satu angkara politik yang telah diada-adakan supaya Datuk Seri Najib tidak dapat satu pengampunan. Ini ramai orang nak tahu dah ni. Yang tak sabar, terutama penyokong-penyokong Datuk Seri Najib ni. So mana proses proses untuk mendapatkan pengampunan itu berjalan ketika ini, stages dia, perkembangannya. Sungguh pun saya tak boleh cerita sepenuhnya. Yeah. Kita telah masukkan bulan September
dalam kira sebulan dia masuk penjara, kita telah masukkan satu permohonan pengampunan. Itu pertama. Kita telah tunjukkan kenapa ia harus diampunkan. Pengampunan beliau yang kita minta amat aneh sekali. Mungkin satu permohonan pengampunan kali pertama dalam negeri ini. Mungkin juga di rantau sini. Kali pertama yang dibuat. Sebab selalunya pengampunan kita katakan, okey, saya salah. Saya mengaku salah. Saya buat benda yang keji ini. Tetapi saya minta ampun. Dan saya turunkan segala sebab-sebabnya kenapa saya harus diampunkan. Tetapi Datuk Seri Najib tidak membuat sedemikian. Datuk Seri Najib ke hari ini mengatakan beliau tidak bersalah langsung. Wahal dia kata, dia didapati salah dengan satu perbicaraan yang tidak adil. Kerana Mahkamah Persekutuan tidak langsung mendengar peguam beliau yang tidak bersedia pada masa itu. Yang hanya meminta 2-3 bulan postponement supaya mereka boleh bersedia membaca dokumen yang begitu banyak. Memang banyak dokumen yang mereka harus kaji dan untuk membuat rayuan tersebut. Jadi dalam surat permohonan tersebut, memang tebal surat tu, kita telah menurunkan semua sebab-sebab undang-undang, fakta dan sebagainya bahawa ia harus diampunkan sebab dia tidak pernah dapat satu perbicaraan termasuk juga rayuan yang adil. Jadi itu satu. Kedua, kita hantar second tambahan kepada permohonan pengampunan tersebut. Hakim-hakim yang mengendalikan kes rayuan Datuk Seri Najib, keputusan mereka juga adalah haram. Jadi yang itu nombor 2. Nombor 3, kita hantar third edition, iaitu tambahan juga. Dalam edisi ini, iaitu tambahan ini, kita tambahkan perkara-perkara berkenaan dengan, tuan-tuan masih lagi ingat, satu review yang kita buat. Dalam review tersebut, 4 hakim yang berlainan, 4 tidak memihak kita, tetapi 1 memihak kita, iaitu Datuk Seri Rahman Sabli. Dan kalau tuan-tuan dan puan tanya siapa saja lawyer di dalam negara ni yang agak pernah makan garam dan bijak sikit, dia akan kata Hakim Rahman Sabli tulis satu judgement penghakiman yang amat bijak, yang harus diterima pakai sebagai keputusan yang lebih elok daripada yang 4. Jadi kita juga telah bekalkan kepada Yang di-Pertuan Agong, dan itu kita masukkan dalam bulan April tahun 2023. Jadi saya memanglah tertunggu-tunggu keputusan Yang di-Pertuan Agong selepas mungkin mengadakan mesyuarat lembaga pengampunan. Saya tak heran kalau keputusan itu dibuat dengan begitu cepat dalam masa terdekat, sebab Yang di-Pertuan Agong sekarang ini akan tamat dia punya tempoh dalam akhir bulan Januari. Jadi kalau dia nak buat, dia akan buat dalam bulan ini atau bulan depan, awal bulan depan. Sebab saya rasa kalau dia tak buat, Sultan Johor mungkin akan ambil alih berkenaan dengan pengampunan. Mungkin. Ya, jadi itu adalah satu perkara yang kita tak boleh agak sangat, tetapi saya rasa kalau kita lihat dari segi apa yang telah berlaku kepada Datuk Seri Najib, saya confident sangat bahawa Yang di-Pertuan Agong akan melihat apa yang telah berlaku kepada Datuk Seri Najib sebagai sesuatu yang tidak adil langsung. Dan kalau kita sebagai orang ramai di sini, kalau kita sendiri biarkan perkara sedemikian boleh berlaku, dan ia boleh berlaku kepada bekas Perdana Menteri, saudara-saudari fikirkan sendiri, apa akan berlaku kepada saudara-saudari sendiri, anak, cucu pada masa hadapan. Kalau dia boleh bully orang semacam itu, yang begitu berkuasa pada satu ketika, yang lain kita di sini, tak payah kira lah, macam timun dengan durian. Lanjutan daripada cerita Tan Sri tadi tu.
mengenai mengapa tiba-tiba Sirul membuat kenyataan begini. Saya juga nak tanya kepada Datuk Asnang, bagaimana pula Sirul mengatakan bahawa peguam beliau menawarkan RM1 juta untuk menghasilkan sebuah video membersihkan nama Datuk Seri Najib. Peguam beliau Datuk Hasnal Rizal Marikan. Jadi pada kesempatan ini untuk sekian kalinya, benarkah Datuk Hasnal Rizal Marikan telah membayar RM1 juta seperti mana yang didakwa oleh Sirul? Silakan. Inilah soalan yang saya rasa ramai tunggu-tunggu nanti-nanti kan. Pasal ini yang berkait direct dengan saya. Sebenarnya Sirul Azhar tidak kata begitu. Kalau tengok video yang ditayangkan, Sirul kata peguam dia menawarkan. Dia tak sebut siapa. Kemudian Al Jazeera menamakan saya sebagai peguam Sirul Azhar. Ya. Seorang UMNO stalwart, dia kata. Orang kuat UMNO, orang totok UMNO. Tunjuk pula gambar saya pakai baju Barisan Nasional. Ini semua optik politik yang dibuat oleh Al Jazeera. Okay. Peguam Sirul Azhar bukan saya seorang. Peguam Sirul Azhar ada Kamarul Hisham, ada Ahmad Zaidi. Termasuk seorang peguam yang bantu dia di Australia tu, yang saya sebut tadi. Ya. Okay. Tapi kenapa Al Jazeera yang mengisi jawapan siapa dia peguam yang membuat tawaran? Dia fill in the blank. Dia fill in the blank kan, menamakan saya. Tapi tak apa, bagi saya itu cabaran, saya kena jawab. Sirul Azhar ni dia punya pendirian daripada awal, macam saya kata. Sumpah berkali-kali itu tak apalah. Kalau ada orang nak meragui pun, raguilah. Okay. Tapi saya tahu dia bersumpah berkali-kali mengatakan Datuk Seri Najib tidak terlibat. Kemudian tadi kita dah dengar, sebelum ni kita dah dengar, saya dah kata proses yang pertama, Sirul ada kesempatan untuk memberi cerita dia, bermula daripada penerbangan balik daripada Lahore, bercerita dengan bos dia tu, sampailah habis proses di Australia semua. 17 tahun tidak pernah mengkaitkan Datuk Seri Najib dalam kes ini. Ini pendirian normal dia, pendirian biasa dia. Saya ingat lagi bila Datuk Mahfuz pergi ke Australia, cuba untuk mendapat satu pendedahan daripada Sirul ni, ya, gagal. Ya. Sirul Azhar akhirnya tidak mahu terus dihubungi oleh Datuk Mahfuz, dan dia mengarahkan peguam-peguam dia di KL untuk membuat satu statement bagi pihak dia, mengatakan bahawa dia tidak berminat untuk bercakap dan mempolitikkan benda ni, dan Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam perkara ini. Ada lagi kacau ganggu terhadap beliau. Ada panggilan telefon yang dibuat oleh seorang pemimpin ternama, saya tak nak sebut nama, yang membolehkan panggilan itu dibuat daripada negara Jepun. Berlaku pula insiden di mana Sirul Azhar ni, saya nak diinterview oleh Al Jazeera. Al Jazeera oleh wartawan yang sama yang buat pendedahan ni. Dia pernah datang ke pejabat saya, interview saya dengan Datuk Kamarul. Dan saya memberitahu dia, saya ada arahan daripada Al-Agam. Saya tunjuk, yakni statement daripada Sirul Azhar untuk mengatakan Datuk Seri Najib tidak terlibat dalam kes ini. Ini semua adalah perkara-perkara yang Sirul Azhar buat secara konsistennya, secara percuma. Dia tidak memerlukan siapa-siapa pun membayar dia apa-apa untuk dia kata begitu. Kalau kita tengok video Al Jazeera tu, ada perbualan dengan dia dengan seorang bernama Salam. Dia kata, I want 2 million now. Betul? I want 2 million because saya nak mulakan kehidupan di sini. Kedudukan saya agak, dari segi kewangan agak sukar. Lepas tu saya nak 15 million, dia kata. Akhirnya dia kata apa? But I will not bring down the Prime Minister. Nampak tak? Yeah. You nak bayar, nak tolong saya, bayar. Tapi saya tidak akan mempalitkan atau berusaha untuk menurunkan Perdana Menteri yang ada. He's prepared to do that for free. Jadi bila timbul cerita dia buat video yang sekali lagi membersihkan nama Datuk Seri Najib, sebenarnya dia tidak buat benda yang baru. Dia mengulangilah pendirian dia yang konsisten selama ini. Dan tidak ada sebab kenapa siapa-siapa pun nak membayar dia 1 juta untuk buat video mengatakan satu benda yang on record telah berkali-kali dikatakan. Yeah. Siapa nak bayar 1 juta ni? Dan wartawan yang bertanya dengan Sirul tu pun berhenti takat tu je. Oh, lawyer you menawarkan. Bayar ke tak bayar? 1 juta ni tau. Ni nak bayar pada orang dalam tahanan. Dia tak boleh operate account. Dia tak boleh pegang duit cash.
Dia nak bayar ke mana ni? Western Union ke? Ya. Siapa yang bayar kepada siapa? Ya. Betul. Perjalanan wang 1 juta ni mesti boleh nampak. Bila yang dibayar? Siapa yang membuat bayaran ni? Daripada akaun mana ke akaun mana? Ataupun ada serahan peribadi, serahan ke tangan. Ya. Siapa yang terima? Sirul tak boleh terima. Orang tak boleh bawa ke Australia nak bawa duit sebanyak tu. Transaksi ni berlaku di mana? Jadi saya nak menjawab kali ni, dan saya tak mau ambil kesempatan ni, saya tak nak terlepas apa-apa. Jadi saya nak kata, saya sendiri, dan saya juga bercakap bagi pihak Datuk Kamarul, dan juga bagi pihak peguam yang saya sebutkan tadi yang membantu di Australia, kerana kita sama-sama yang pergi berjumpa dia di Australia. Dan insiden ni mesti berlaku di Australia sebab Sirul buat video tu di Australia. Ya. Saya nak mengatakan bahawa saya tidak pernah menerima, saya Datuk Kamarul dan peguam ni tidak pernah menerima apa-apa penyerahan wang sebanyak 1 juta atau lebih atau kurang daripada itu, Ya. bagi tujuan diserahkan kepada Sirul atau diserahkan kepada pihak ketiga untuk dipegang bagi manfaat Sirul Azhar. Saya juga tidak pernah menerima wang yang diserah, konon-konon diserah kepada saya untuk diserahkan kepada mana-mana pihak, kononnya untuk Sirul. Dan saya tidak pernah menerima, membuat apa-apa tawaran kepada Sirul Azhar untuk 1 juta untuk dia buat video. Dan saya juga tidak pernah menerima apa-apa dorongan daripada mana-mana pihak untuk menawarkan Sirul Azhar. Saya nak bagi clear, bukan saya saja, saya bercakap bagi pihak Datuk Kamarul dan peguam yang ketiga ini, tidak ada transaksi apa-apa yang berlaku bernilai 1 juta. Hujung ni nanti saya bercadang untuk merujuk kepada satu perbualan akhir antara saya dengan Sirul Azhar di WhatsApp, dan saya nak pendengar menilai sendiri nada dia menghantar mesej ni kepada saya. Oh, tu menarik tu. Ini Datuk, kita tajuk kita ni adalah antara fiksyen dan fakta ni, kenyataan Sirul kepada Al Jazeera ni. Saya nak fokuskan pada fiksyen. Okay, fakta kita dah cerita. Fiksyen ni maknanya benda yang bukan ada pun, dibuat-buat lah, lebih kurang macam tu lah maksudnya. Apa fiksyen yang Datuk rasa dalam penceritaan kes Atan Tuya ni, terutama fiksyen yang direka oleh Sirul ni? Fiksyen dalam kes Atan Tuya ni sebenarnya banyak. Dan dia bukanlah rekaan Sirul. Okay. Dia direkayasa oleh masyarakat masa tu yang membuat spekulasi. Dan kini dipetik pula oleh akhbar-akhbar ni, macam Al Jazeera. Ya. Dia memetik satu benda yang tidak betul tu, seolah-olah benda tu is given macam betul. Saya nak bagi beberapa fiksyen yang ada melingkari kes Atan Tuya ni, mungkin yang ramai tak tahu dan tak pernah dengar, dan akan dengar kali pertama pada malam ini. Yang pertama, orang kata Sirul adalah bodyguard kepada Datuk Seri Najib. Itu hubungan antara dia dan Datuk Seri Najib. Yeah. Sirul Azhar bukan bodyguard pada Datuk Seri. Sirul Azhar bukan bodyguard pada Datuk Seri Najib. Ya. Sirul Azhar adalah seseorang daripada kelompok anggota UTK yang ditugaskan untuk menjaga kepimpinan-kepimpinan tertinggi negara ini. Maknanya rotation lah. Rotation. Okay. Dia bukan bodyguard Datuk Seri Najib. Permanent. Buktinya bila dia ditangkap di Lahore, dia sedang menjalankan kerja kawalan keselamatan ke atas Tun Abdullah Badawi. Nampaklah. Okey. Right. Itu satu contoh je lah bahawa dia bukan bodyguard. Okay. Yang kedua, dalam video itu disebut berkali-kali military grade explosive. Ni nak tahu ni. Yang kata C4 ni. Military grade explosive. Kenapa military grade? Sebab Datuk Seri Najib masa itu adalah Menteri Pertahanan. Betul. Okay. Kalau ada barang eksplosif yang keluar daripada eksplosif, military eksplosif terkait dengan Datuk Seri Najib, mesti Menteri luluskan ataupun diseluduk dengan pengetahuan Menteri. Dalam perbicaraan 165 hari di Mahkamah Tinggi, termasuk di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, keterangan yang ada di mahkamah, letupan ini diakibatkan ledakan satu bahan letupan yang dipanggil plastik eksplosif. Plastik eksplosif. PE. Berbeza dengan C4? Berbeza dengan C4. Yang kata ini bukan saya. Yang kata ini adalah pakar eksplosif yang dibawa oleh pihak pendakwaan untuk memberi keterangan di Mahkamah Tinggi.
Dan kenapa saya kata dia kata sedemikian dan tidak boleh dikelirukan antara dua ni, sebab dalam keterangan dia, dia membuat perbandingan. Dia kata C4 ni ledakan dia cara begini. Dia akan menghasilkan satu kawah kereta. PE dia kata tidak akan meninggalkan kereta. Saya kata kita pergi ke tempat kejadian, tidak ada kereta, tidak ada kawah yang terhasil di situ. Dia sebenarnya adalah plastik eksplosif. Plastik eksplosif digunakan oleh polis dan juga tentera. Plastik eksplosif dia rupa dia macam plastisin. You know, kita potong dekat mana kita nak, kita tampalkan. Contoh nak letupkan pintu, kita tampal, kita masukkan detonating cord untuk meletupan tu, sambung kepada satu sumber tenaga, you letupkan lah. Nampak tak? PE, plastik eksplosif ni, latihan UTK pun pakai. Latihan polis pun pakai. Polis hutan pun pakai. Dan dia dalam bentuk plastisin ni, you boleh potong-potong dia. Dia dalam latihan, you akan dibekalkan dengan satu stok sebanyak. Kalau habis dah kita buat latihan, masa dah habis latihan, dia tak collect balik. Kadang-kadang dia orang potong, tampal kat kasut, balik mess. Kan? Banyak berlaku kes seperti ini, mengikut arahan Sirul lah kepada saya. Jadi hari ini saya nak bagi tahu apa juga spekulasi yang menceritakan pasal bom yang digunakan ini C4. Konon-kononnya military grade. Bandingkan ini dengan rekod yang ada di mahkamah. Jangan bercerita kosong. Saya bercerita berdasarkan pengalaman saya buat kes ini dan berdasarkan rekod yang ada di mahkamah. Bahan letupan yang digunakan bukan C4 tetapi plastik eksplosif. Yang ketiga, dia kata Sirul Azhar accused of murdering, membunuh a pregnant woman. Siapa yang buat pemeriksaan yang dia ni pregnant? Al Jazeera cakap macam dia buat pemeriksaan tu. Tak ada siapa buat pemeriksaan. Sebab Al-Tantuya ni mayat dia berkecai. Siapa pun tak dapat mengesahkan. Rangka dia disusun untuk membentuk satu rangka manusia. Dibawa balik. Beberapa cebisan isi dia ni sangkut kat pokok, sangkut kat daun, sangkut kat ni. Ada. Dan daripada itulah DNA test dibuat ke atas sel yang masih ada pada cebisan-cebisan. Tidak ada satu pemeriksaan ataupun satu ujian yang dibuat untuk menentukan pada masa itu dia pregnant ataupun tidak. Dan saya tak tahu sama ada dengan apa yang tinggal tu boleh buat ujian dia pregnant atau tidak. Tetapi ini bukanlah sebahagian daripada kes pihak pendakwaan dan bukan sebahagian daripada keterangan yang ada dalam mahkamah bahawa Al-Tantuya ni pregnant. Jadi ini cerita yang dipetik ni, dia menjadi satu popular cerita yang sedap didengar lah. Sedap didengar. Tapi tak ada dibuktikan di mana-mana. Yang keempat, ni cerita Skopin. Tadi Tan Sri dah sebut cerita Skopin ni kan, cerita pasal kononnya dia ni tahu rahsia, dia terlibat. Dan saya nak bagi dua sebab je. Satu Tan Sri dah sebut tadi, tapi saya nak tambah. Dalam keterangan di mahkamah, dalam perbicaraan di mahkamah, ayah dia datang. Ayah dia bagi keterangan, sepupu dia bagi keterangan, kawan dia bagi keterangan, semua datang bagi keterangan. Dan menceritakan Razak ni adalah, Razak Baginda ni boyfriend kepada Al-Tantuya. No doubt. Dan bila dia dah meninggal, bapa dia datang dalam kawalan pihak polis pada masa itu adalah harta benda peninggalan Al-Tantuya di Malaysia. Dia tak diserahkan kepada mana-mana pihak, dia tunggu bapa dia datang untuk bawa balik. Bila bapa dia datang, dia buka beg Al-Tantuya ni, dalam tu ada barang-barang. Termasuk nota-nota, surat-surat yang dah dikarang oleh Al-Tantuya ni, tapi dia tak sempat hantar. Dan bapa dia mengesahkan ini tulisan anak dia. Kawan dia mengesahkan ini tulisan Al-Tantuya. Sepupu dia pun mengesahkan ini tulisan Al-Tantuya. Beg ni tak pernah dibuka, polis tak boleh letak, dan tulisan tu memang tulisan anak dia. Dari situlah kita baca luahan-luahan ini Al-Tantuya ni. Satu yang saya nak petik berkenaan Skopin yang menarik perhatian saya ni. Dalam satu surat tu, dia dah marah sikit dengan Razak Baginda ni. Dah karang surat tapi tak hantar lagi. Dia kata, I only want to see you.
I don't want to come here. I embarrassed to come here. But father asked me to come and see you. Because we need some help, medical help untuk anak dia seorang. Anak dia ada anak seorang yang kurang upaya. Dia kata, I don't want to come. My father asked to come. But I come here, you reject me. Something macam itulah, nada dia. Yang penting di hujung tu dia kata, if you don't want to see me, I will go to the press and I will expose our relationship so that your wife know. Kalau dia pegang rahsia pasal kapal selam dan dia patut dapat komisen dan nak nafikan dia komisen, dia dibunuh, lebih baik dia cakap macam tu. Kalau you tak nak jumpa saya akan dedahkan skandal kapal selam ni. Itu lebih besar. Lagi besar. Saya akan dedahkan korupsi yang terlibat kat sini. Betul? Tapi tak. Dia cerita saya akan dedahkan hubungan kita. Jadi dekat situ saya kata, cerita pasal Scorpion ni mengarut sama macam Tan Sri kata. Sebab Altan Tuya ni hanya boleh berbahasa Rusia dan Mongolia. Bahasa Inggeris dia macam Tan Sri kata, kalau dia tulis tu memang budak-budak lah. Bagi standard Malaysia punya pendidikan ni budak-budak lah. Bahasa Perancis, French langsung tak boleh. Dan ini pun keterangan yang ada di mahkamah daripada bapak dia dan kawan-kawan dia. Jadi dia tidak terlibat dengan Scorpion. Fiction yang terakhir sekali berkenaan dengan perkaitan dia dengan Datuk Seri Najib ni, orang kata dia sebenarnya boyfriend sebenar dia Datuk Seri Najib. Dan Razak Baginda ni Fran. Tapi semua surat dia, luahan hati dia, hubungan dia semua ditulis kepada Razak Baginda. Dan bapa dia pun kata mengesahkan, dia bagi tahu bapa dia nak datang ke Malaysia nak jumpa orang nama Razak Baginda. Bapa dia tanya macam mana rupa Razak Baginda, dia tunjuk gambar Razak Baginda. Dicamkan oleh bapa dia dalam mahkamah. Kemudian laporan polis yang dia buat, yang saya cerita hari itu. Sebelum dia pergi ke rumah Razak malam itu, siang tu dia buat satu laporan polis. Dia kata saya datang nak jumpa dengan boyfriend saya ni, tapi dia hantar PI bala dan ni untuk menghalang saya ni sebagainya. Dan dia kata kalau apa-apa terjadi pada saya, orang inilah yang bertanggungjawab. Yang dia panggil boyfriend dia tadi tu, Razak Baginda. Dan kawan dan sepupu dia semua bercerita tentang Razak Baginda. Pemerhati bagi keluarga ini adalah Mendiang Karpal Singh, seorang peguam yang hebat. Kita tahu dia singa, the tiger of the legal profession. Tak mungkin dia berkompromi dalam soalan ni kalau dia boleh kaitkan benda ni. Tidak ada. Akhirnya Altan Tuya ni mengambil kes civil, keluarga Altan Tuya ni mengambil kes civil di mahkamah untuk mengenakan liability civil kepada orang yang bertanggungjawab terhadap kematian dia. Dan kes civil ini diambil terhadap Razak Baginda, Sirul Azhar dan Azila. Tak ada kena-mengena dengan Datuk Seri Najib. Jadi berbalik kepada apa yang Saudara Syaril tanya saya itu, fiction dan fakta. Nak tahu fakta, rujuklah pada apa yang berlaku dalam siasatan dan dalam mahkamah. Kalau kita dengar cerita orang, maka kita akan buat kesilapan macam ni. Macam yang dibuat oleh Al Jazeera ni, memetik, berkata-kata, cerita. Tak ada asas dan tidak ada sokongan langsung kepada dakwaan-dakwaan yang dibuat ni. Ini yang saya panggil fiction. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah mengakhiri minit-minit terakhir
dalam interview kita. Saya nak ambil kesempatan ni nak tanya satu benda lah pada Tan Sri Muhammad Syafi. Tan Sri nampak begitu konsisten membela Datuk Seri Najib. Walaupun banyak keputusan mahkamah tidak menyebelahi Tan Sri and the team. Banyak keputusan yang dibuat oleh hakim yang Tan Sri tak puas hati. Dah sampai ke peringkat ini Tan Sri nak buat pardon pula bagi pihak Datuk Seri Najib. Tan Sri, adakah hubungan Tan Sri dengan Datuk Najib ni lebih pada sekadar klien? Maknanya ada satu benda yang membuatkan Tan Sri sangat selesa dengan Datuk Seri Najib yang mungkin orang luar nak tahu ni. Pasal apa Tan Sri Syafiee ni konsisten nak bela sampai bersungguh-sungguh ni. Nak bela Datuk Seri Najib. Kita nak ambil kesempatan ni nak tahu sedikit benda tu, Tan Sri. Sebabnya saya bersungguh-sungguh membela Datuk Seri Najib. Memang saya membela Datuk Seri Najib begitu lama, beberapa tahun dah. Saya kenal Datuk Seri Najib sebelum kes 1MDB atau SRC. Sebelum kes Al-Tadwiyah saya sudah kenal dengan beliau. Tetapi persahabatan saya dengan Datuk Seri Najib lebih menjadi sebab saya amat percaya dengan cerita-cerita yang beliau kemukakan kepada saya sebagai pembelaan beliau. Dalam kes SRC umpamanya, kes yang beliau didapati salah, saya amat confident bahawa beliau dari segi merit kes tersebut, beliau tidak bersalah. Ke hari ini saya boleh berani katakan bahawa beliau tidak bersalah. Keputusan di Mahkamah Persekutuan adalah satu keputusan yang dibuat dengan begitu cepat dan beliau tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Dalam kes 1MDB juga saya sedang perhatikan bahawa ciri-ciri yang sama. Orang yang paling salah, pihak MACC, pihak polis telah mengabaikan. Umpamanya tidak ada langsung apa-apa effort untuk mendapatkan jolo. Tidak ada apa-apa usaha untuk didakwai orang-orang seperti Datuk Syarul, orang-orang seperti Miss Lu ni yang baru ni Jasmine Lu yang baru-baru ni ditangkap, orang-orang seperti Azmi Tahir, orang-orang seperti Hazim dan berbagai-bagai lagi senior management daripada 1MDB yang memang dikatakan telah bersubahat dengan jolo dengan begitu terang-terang sekali. Orang ataupun saksi seperti Tan Sri Zeti sendiri telah mengatakan dalam mahkamah, sungguh pun dia dengan saya bertikam lidah banyak kali, ya. Tetapi akhirnya dia mengaku, dia katakan bahawa saya telah pun buat satu recommendation, dia kata, supaya orang-orang ini dituduh oleh pihak peguam negara. Tapi dia kata malangnya peguam negara tidak menuduh mereka-mereka ini. Dia tak pernah katakan bahawa tuduhlah Datuk Seri Najib. Tan Sri Zeti tak pernah katakan. Ini adalah sebab dalam pandangan saya, lebih saya buat kes ni, lebih mendalam kepercayaan saya terhadap Datuk Seri Najib bahawa beliau dikenakan oleh jolo. Dan sebenarnya beliau percaya bahawa duit yang beliau terima dalam akaun beliau ialah duit yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Raja Abdullah, King Abdullah daripada Saudi Arabia. Dan ini disokong sebab 7 transaksi yang pertama semuanya datang daripada Bank of Riyadh, daripada Ministry of Finance Riyadh, daripada 2 putera-putera diraja di Saudi, iaitu satu Prince Turki, satu Prince Faisal. Ini akaun mereka daripada Bank Riyadh. MACC confirm. Dan pegawai polis yang memberi keterangan baru-baru ni pun juga confirm. Dia kata memang duit-duit ini kita tidak sangkakan sebagai duit-duit haram. Dia kata duit yang berlebihan daripada itu yang kita katakan haram. Tetapi kenapa yang 7 atau 9 transaksi ini datangnya daripada Bank of Riyadh?
seperti yang dijanjikan oleh King Abdullah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang agak saya boleh makan masa sampai besok pagi nak cerita, yang menunjukkan macam mana bahawa kenapa kepercayaan saya terhadap Datuk Seri Najib, iaitu beliau tidak bersalah. Memang lebih-lebih mendalam, lebih-lebih lagi bila saya sudah dalam sangat dalam kes ini, saya dapat perhati semuanya itu. Itulah antara sebab-sebab yang agak konklusif yang saya boleh katakan kenapa persahabatan saya dengan Datuk Seri Najib lebih lagi dari memang melebihi perhubungan antara peguam dan anak guam. Terima kasih Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Kita pergi ke soalan terakhir untuk sebelum kita menamatkan temu bual ini. Saya ingin bertanyakan Datuk Hasnal Rezuan Merican, satu statement yang konsisten yang ataupun dakwaan yang dibuat oleh Sirul dalam interview beliau pada Al Jazeera adalah dia telah dijadikan scapegoat atau kambing hitam dalam kes pembunuhan Tan Tuya. Apakah benar sebagai peguam Sirul, adakah benar dakwaan bahawa beliau sebenarnya menjadi mangsa kambing hitam? Perkataan scapegoat atau kambing hitam ni muncul buat kali pertama dalam kes ini bila kita sedang menyediakan statement from the dock, percakapan Sirul daripada kandang tertuduh. Pada masa itu Sirul telah pun dipanggil untuk bela diri. Razak Baginda sudah pun diberi pelepasan dan kebebasan. Dah menang. Nah, Sirul ni merasakan bahawa kemenangan Razak Baginda ni begitu mudah sekali. Sebab affidavit yang dia masukkan yang ada mempunyai elemen-elemen menunjukkan dia tidak bersalah dalam itu tidak disangkal oleh pihak pendakwaan. Hanya atas itu mahkamah memutuskan Razak Baginda punya affidavit itu telah membangkitkan keraguan yang munasabah yang tidak disangkal. Lepas Razak Baginda. Dan tinggal dia dan Azilah untuk membela diri. Jadi dia merasakan bahawa sekarang ni dia terbeban dengan satu masalah yang sebenarnya orang lain punya. Sebab you kena ingat pembelaan Sirul Azhar ialah dia serahkan wanita ini kepada Azilah. Ya. Yeah. Jadi dia kata bila dah lepas Razak ni, dan Razak lepas dengan agak mudah, pihak pendakwaan ni mengenakan macam-macam dakwaan terhadap dia. Ni yang dia kata ni, slipper yang bukan hak dia dijadikan bahan bukti, barang kemas yang bukan dia ambil dalam poket dia, planted dan sebagainya. Dan dia kata seolah-olah pihak polis dan pendakwaan ni terpaksa dapatkan juga satu sabitan. Boleh atau tak boleh ni pasal Razak dah lepas. By hook or by crook, somebody has got to be guilty. Jadi, dia kata itulah dia dijadikan kambing hitam dalam kes ini. Kerana walaupun benda-benda ni adalah evidence yang dia ada-adakan untuk kena dia. Semasa perkataan scapegoat ni datang, sebenarnya ia di-coin oleh Datuk Kamarul Syam yang mengatakan kita gunakan istilah scapegoat ni. Bukan scapegoat ni nak menunjukkan ada dalang-dalang yang membuat perancangan besar, dalang-dalang politik yang nak kenakan, tak ada. Dia cerita tentang perbincangan kes tu je. Dan orang yang dia maksudkan lah Azilah yang bagi dia order, Razak yang ada girlfriend, Razak dan Azilah yang berbincang, tapi akhirnya dia nak menanggung beban ni. Itu yang dia katakan saya telah dijadikan kambing hitam. Dalam video baru ni dia menggunakan kambing hitam tu dalam konteks yang sesuai dengan penukaran cerita dia lah. Yalah. Tapi sebenar-benarnya kambing hitam yang digunakan dalam statement tu, sebab yang mengarang statement ni kami berdua, lawyer berdua dan dia. Kita tahu konteks perkataan scapegoat yang dia gunakan itu. Datuk, sekiranya Sirul sedang melihat temu bual kita ni, saya percaya beliau akan melihat di Australia sana. Mungkin ada pesanan daripada Datuk sebagai seorang peguam dia. Dia dah sampaikan mesej melalui wartawan Al Jazeera itu untuk Datuk tengok. Sekarang ni dia sedang tengok Datuk. Apa pula mesej yang Datuk nak sampaikan kepada beliau? Saya nak beritahu dengan Sirul Azhar. Yang pertama, saya nak bagi tahu dua perkara yang saya boleh kekal mempercayai dia. Pertama, saya boleh kekal mempercayai bahawa segala sumpah-sumpah yang dia berikan dengan menyebut nama Allah bahawa Datuk Seri Najib tak terlibat itu kekal sebagai satu benda yang betul. Kalau dia tidak betul,
Setidak-tidaknya dalam video tu, mulakanlah dengan mengatakan, saya telah menipu program-program saya. Betul. Saya nak percaya bahawa sumpah-sumpah yang dia buat itu, semuanya betul. Dan yang kedua, saya nak percaya bahawa apa juga pembelaan yang saya dah bawa, yang kita dah bawa sampai memberi dia kemenangan di Mahkamah Rayuan, walaupun agak malang diterbalik dan diakaskan oleh Mahkamah Persekutuan, itu sebenarnya mewakili kisah yang sebenar. Saya mahu mempercayai bahawa dia adalah seorang yang tidak bersalah dalam kes ini. Itu dua mesej saya nak sampaikan kepada dia. Dan saya nak dia tahu bahawa bila dia mengubah cerita ni, untuk apa motif dia buat ni, saya rasa saya boleh agak motif apa dia buat ni. Tetapi dia tidak sepatutnya lah pergi sampai ke tahap untuk menidakkan usaha, untuk mencalarkan nama kita semua yang telah membantu dia atas dasar ihsan. Ihsan semata-mata. Kerana kita bersimpati dengan dia. Tapi kadang-kadang dalam dunia ni, itulah kita, balasan yang datang pada kita tak semestinya setimpal dengan apa yang kita berikan. Saya nak ambil kesempatan ni Syarif untuk sentuh tentang kenapa saya rasa Sirul ni berubah nada. Dia ada dua sebab. Yang pertama, saya rasa dia sangat-sangat memerlukan wang. Desperate. Macam saya katakan, pendirian dia selama ini bahawa Datuk Seri Najib tak terlibat tu konsisten. Tak perlu dibayar duit pun dia menawarkan information itu. Yang akan membayar dia duit adalah orang yang mahu dia bercakap sesuatu yang bertentangan dengan pendirian dia selama ini. Kalau Sirul decide to cakap dan mempalitkan nama Datuk Seri Najib, we pay you. Sebab itu ada harga. Yeah. Bercakap tentang benda yang konsisten tak ada harga. Jadi, saya nak sentuh di sini satu mesej yang saya dapat. Ini yang kita tunggu ni, mesej yang daripada Sirul. Saya membacanya dengan penuh rasa simpati. Okay. Mesej ni dihantar pada saya pada 15 November. Okay. Just sejurus sebelum dia buat video dengan Al Jazeera. Sejurus lepas dia keluar daripada tahanan. Okay. Tak lama selepas tu. Saya hantar mesej terakhir pada dia, satu mesej yang pandangan undang-undang yang mengatakan ada kekangan untuk membawa Sirul balik. Okay. Saya menyokong supaya dia terus kekal di Australia dan tak dibawa pulang. Okay. So dia ucap terima kasih. Lepas tu dia sambung. Cuma saya memang nak minta bantuan barang sikit, dia kata. Sebab nak memulakan hidup dengan Azam, anak saya. Di Canberra, kos sara hidup tinggi juga. Jika dapat berupa sumbangan, jadilah. Saya pun masih belum bekerja, masih baru sangat-sangat. Saya dan Azam duk lari merata dikejar media. Sampai media tunggu depan pintu rumah. Kemudian dia hantar satu statement, screenshot statement account Bank Commonwealth yang ada 0.01 Aussie dollar. Kering lah dalam akaun dia tu. Ini akaun Azam jika dapat bantu. Saya belum ada apa-apa akaun untuk bagi. Terima kasih jika membantu. Daripada itu WhatsApp yang dia hantar. Pada saya. Okay. Daripada WhatsApp ini, kita sudah boleh menilai adakah dia pernah menerima 1 juta. Dia duduk dalam tahanan, dia tidak boleh membelanjakan 1 juta tu. Kalau dia dibayar 1 juta tu, tidak mungkin dia mempunyai atau berada dalam keadaan kewangan yang sebegitu sempit. Yeah. Yang kedua, kalau saya lah orang yang membuat tawaran itu, yang dia dibayar 1 juta, dan wang itu dia belum terima, ya, wang itu saya pegang bagi manfaat dia, atau pihak ketiga pegang bagi manfaat dia, nada dia pasti berbeza. Dan dia mesti kata dengan saya, ini masa sesuai, tolong arrange kan wang hantar ke Australia. Sebab sekarang saya dah ada akaun anak saya. Betul tak? Betul. Adakah dia bunyi seperti seorang yang mengharapkan saya disburse kepada dia 1 juta yang dipegang atau mana-mana bahagian wang? Tidak. Tak bunyi begitu langsung. Dia memang memerlukan wang pada masa itu. Saya rasa pertama dia tukar cerita dia mungkin kerana ada orang sanggup membayar dia untuk menukar cerita. Dan mungkin juga dia diberi sedikit insentif. Sebab Al Jazeera buat world eksklusif. Saya tak tahulah, saya tak menuduh Al Jazeera membayar dia. Tapi tak salah pun kalau Al Jazeera bayar dia for a story that is world eksklusif. Jadi pada pertimbangan dia,
dia terpaksa mengambil luang ini kan dia nak memulakan hidup sebagai orang yang bebas. Dia tak ada pekerjaan, dia tak ada pendapatan, dia tak ada apa-apa. Ini selama ni. Itu satu sebab mungkin kenapa dia tiba-tiba membuat penahan. Yang kedua, dia seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Sirul memerlukan satu platform untuk dia membuat rayuan kepada kerajaan Australia dan rakyat Australia bahawa dia adalah seorang yang layak dilepaskan ke dalam masyarakat Australia kerana dia tidak berbahaya. That's exactly apa dia buat dalam video tu. Dia menceritakan bahawa dia aniaya, semua about dia is bad. Sebenarnya saya tak jahat. Saya sebenarnya saya sedih, dia kata. Saya bukan orang jahat. Yeah. Saya tidak akan melakukan apa-apa salah kat sini. Saya sayang Australia. Saya akan jadi ahli masyarakat yang baik. Dia gunakan platform itu. Platform itu diberi oleh Al Jazeera. Jadi ada timbal balik di situ. Al Jazeera beri dia platform untuk dia dapat menyatakan apa yang dia nak rayu kepada pemimpin dan rakyat Australia. Dia memberi satu cerita yang Al Jazeera mahu dengar. He's feeding Al Jazeera what Al Jazeera wants to hear. Al Jazeera wants this story. Dia nak, daripada dulu dia mengejar cerita ini. Kecewa dengan saya dan Datuk Kamarul kerana interview dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak mencetuskan satu cerita yang hebat. Jadi Al Jazeera masih mahu mendengar cerita ini. Jadi Sirul menggunakan kesempatan ini. Dia feed Al Jazeera what Al Jazeera wants to hear. Jadi dapatlah kita satu video di mana dia memuaskan nafsu dan selera Al Jazeera. Dan Al Jazeera memberi dia platform untuk membuat rayuan itu kepada negara Australia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi berakhirnya kita satu orang kata apa perbincangan diskusi yang sangat menarik mengenai kisah Sirul kepada Al Jazeera antara fiksyen dan fakta. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Asnar Rizwan American, iaitu Peguam Sirul Azhar, kerana untuk pertama kalinya bercakap secara terbuka tentang dakwaan ini, dan sudah tentu terima kasih yang tidak terhingga kepada Tan Sri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdullah, Peguam Datuk Seri Najib, kerana telah berkongsi rasa, telah berkongsi pengalaman beliau terhadap anak guamnya yang difitnah, yang sering dikaitkan dengan pembunuhan Al-Tanzuyah. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye-bye.